Ketua. Selain daripada itu, Datuk Ini Ketua, disebabkan ibu ayah yang sibuk dengan pekerjaan mereka, menyebabkan anak-anak di rumah ini dia berhadapan ataupun dia berinteraksi dengan dunia media sosial sepenuhnya. Kita perlu sedar, terdapat aktiviti-aktiviti yang tidak sihat sedang berlaku dalam media sosial, terutamanya yang dinamakan sebagai the dark side, sisi yang gelap. Terdapat sebilangan anak muda, terutama di universiti, di sekolah remaja, yang terjebak dengan dark side. Apa maksud dark side, Datuk Ini Ketua? Medium yang telah disalahgunakan untuk menyebarkan hal-hal salah laku moral, khidmat langganan seks, perkara-perkara yang meruntuhkan akhlak. Satu sudut yang lain, di sisi yang cerah, mereka ni identitinya baik. Satu sudut lain, di sisi yang gelap, sebenarnya mereka sedang meruntuhkan moral mereka sendiri. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai sumber pendapatan. Jadi, kalaulah belia yang ada hari ini begitu keadaannya, kita tidak mula mengawal dengan serius, bagaimana nasib negara kita pada masa akan datang? Kalau kerajaan boleh ada kuasa menyekat konten-konten politik yang tidak selari dengan aspirasi kerajaan, kenapa kita tak guna kuasa itu untuk menurunkan konten-konten yang boleh merosakkan moral dan meruntuhkan akhlak para belia? Sepatutnya perkara itu digunakan seluasnya untuk menjadikan belia kita dan masa depan negara kita terjamin. Datuk Ini Ketua, Allah berfirman surah Al-Anfal ayat 25. Ia bermaksud, jagalah diri kamu daripada berlaku dosa yang membawa kepada bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang zalim di antara kamu, tetapi juga akan menimpa kamu secara umum. Maksudnya dosa maksiat yang berlaku ni kalau diturunkan bala tidak hanya kena kepada orang yang buat, tapi kena kepada kita semua. Datuk Ini Ketua, yang kelima, saya menjunjung kasih titah ucapan tuanku supaya kita tidak bermain politik. Saya bersetuju supaya kita semua, ahli parlimen, kerajaan ataupun pembangkang, sudah masa ini bukan masa untuk bermain politik, tapi masa bekerja. Saya bersetuju titah tuanku itu patut dipikul oleh kerajaan yang ada, supaya menghentikan semua tindakan politik terhadap para penjawat awam yang kononnya dianggap tidak sebulu dengan aspirasi kerajaan madani. Memecat pegawai tinggi, menurunkan pangkat yang tidak pernah berlaku dalam sejarah perkhidmatan awam sebelum daripada ini. Ini permainan politik yang tak patut berlaku. Hentikan juga permainan politik dengan negeri-negeri di bawah Pentadbiran Perikatan Nasional. Ada arahan bertulis supaya agensi pegawai peringkat persekutuan di negeri berkenaan untuk tidak terlibat dalam mesyuarat dan acara-acara rasmi. Ini merugikan politik, merugikan semua pihak, negeri dan juga federal. Hentikan permainan politik di sekolah-sekolah, pusat pengajian. Pemimpin kerajaan bebas keluar masuk kempen politik. Pemimpin pembangkang disekat dan dihalang daripada dijemput ke sekolah dan pengajian tinggi. Hentikan bermain politik dengan ahli-ahli parlimen pembangkang. Hentikan Kedah, Kelantan, Perlis, semua beri peruntukan kepada adu-adu pembangkang. Kecuali Terengganu dia tak bagi sebab tak ada pembangkang langsung. Hentikan juga bermain politik dalam isu-isu kritikal negara. Contohnya isu beras madani. Saya sokong sahabat saya yang berhormat Bayan Baru sebutkan tadi. Isu-isu beras madani, mata wang yang merudum jatuh, isu kos sara hidup, semua ni perlu dijawab secara profesional, bukan jawab guna ayat politik. Tuan-tuan, perempuan sekalian yang berhormat sekalian, dah jadi kerajaan, jawab sebagai sebuah kerajaan, jangan jadi pembangkang. Kalau nak jadi pembangkang silakan, kami tukar tempat duduk sebelah sana, tak ada masalah. Jika, Datuk Ini Ketua, jika semua isu-isu utama negara, isu-isu kritikal ini dapat diatasi, jika kerajaan madani menunaikan semua janji, jika ahli parlimen pembangkang dilayan sama rata seperti manifesto Pakatan Harapan, dan jika diberikan hak sepatutnya kepada 4 buah negeri di bawah PN, saya tidak ada masalah untuk kerajaan yang ada ini kekal sehingga PRU ke-16. Kalau semua itu dipenuhi. Perlu diingat, orang yang mengajar tentang permainan politik itulah yang dahulunya mengajar tentang langkah kajang, 16 September, desak paguh, letak jawatan, desak bera, bubar parlimen. Semua orang tahu ini siapa punya angkara. Baik, Datuk Ini Ketua, saya ke poin yang akhir. Dan akhir sekali yang ke-6, ada kata pujangga menyebutkan, public service must be more than doing a job efficiently and honestly. It must be a complete dedication to the people and to the nation. Penjawat awam sinonim dengan kata-kata hero yang tak didendang. Namun melihat kepada beberapa insiden yang terjadi,
umum mansuh pencen sudah tentu akan menguris hati wira-wira kita ini. Yang terbaru, apabila diumumkan penjawat awam dan pesara kerajaan ini didischarge daripada IJN, saya menerima aduan daripada seorang pesara kerajaan yang pernah bekerja di Lembaga Padi Beras Negara di Alustar. Dia dah bersiap dah untuk ke Kuala Lumpur ke IJN, Datuk ini betul, untuk menerima rawatan. Kalau dia tengok berita keluar, dia tanya saya, betul ke ni? Saya kata, kalau ikut laporan berita ni macam ni lah. Saya pun tak tahu apa status terkini kerajaan. Dan akhirnya dia batalkan untuk ke IJN kerana kosnya tinggi dan dia sekarang berada di Alustar. Datuk ini betul, pantui penutup. Janganlah pemimpin bercakap lebat, janji bulan bintang ucapan keramat. Janganlah sebab hendak berjimat, akhirnya kelak menyusahkan rakyat. Memetik mawar di pekan tampin, indah ciptaan di hati tersemat. Kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin membela rakyat. Jadi betul, saya mohon menyokong. Terima kasih.